Satu hari kelak nanti kita di padang mahsyar, daripada umat Sayyidina Adam alaihissalam, ayah kita itu, sampailah khatibin nabiyyin, kekasih kita yang kita rindu, iaitu sallallahu alaihi wasallam, semua kita berkumpul di sana. Kita akan ditanya di sana, tidak akan berganjak kita selagi mana, seperti mana dikatakan Imam Qurtubi ini, setelah ditanya kepada kita 4 perkara, tuan. 4 perkara. Mudah-mudahan tuan kita dipermudahkan nanti di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kepujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjemput kita untuk sama-sama dapat kita tunaikan solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kelembutan Allah dan kasihnya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita di waktu maghrib hingga isyak untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bermohon agar kita dimasukkan ke syurga Allah tanpa hisab. Dan juga yang kita nanti-nantikan di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi kenyataan kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, tak cakap kereta tak padam lampu USV 3239. PSU 3239. Biasa. Sebelum kita sambung, ada sedikit makluman kereta BSU 3239. Siapa yang kepada ketua kenderaan tersebut lampu kereta tak tutup, BSU 3239. Mohon tuan-tuan, perempuan ada yang bawa kereta, sila padamkan lampu tersebut. Sekian dimaklumkan. Sambung tuan. Di dalam sebuah kitab rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat, satu kitab yang masyhur yang diterjemahkan oleh Al-Hidayah House of Publishers dan Berhad, pengarang asal daripada Spanyol iaitu Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dibawa oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah setiap hari Rabu pukul 6 petang hingga 7 malam dalam bab tajuk Aqidah. Dan malam ini tuan-tuan perempuan milikkan Allah, saya berkongsi dengan tuan-tuan dengan ilmu yang dipinjamkan sedikit oleh Allah kepada saya. Mudah-mudahan ia memberikan rasa lagi kenikmatan saya menjadi hamba Allah dan juga kasih sayang Allah kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Di dalam kitab ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah bab daripada Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, diterjemahkan oleh Al-Hidayah Publishers House, iaitu jenis dan bentuk pertanyaan kepada manusia pada hari kiamat. Jenis dan bentuk pertanyaan kepada manusia pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di akhirat melainkan setelah ditanyanya kepadanya mengenai 4 perkara. Satu hari kelak
nanti kita di padang mahsyar daripada umat Sayyidina Adam alaihissalam, ayah kita itu, sampailah khatibin nabiyyin, kekasih kita yang kita rindu, iaitu sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berkumpul di sana. Kita akan ditanya di sana, tidak akan berganjak kita selagi mana, seperti mana dikatakan Imam Qurtubi ini, setelah ditanya kepada kita 4 perkara, teman. 4 perkara. Mudah-mudahan teman, kita dipermudahkan nanti di sana. Yang pertama, mengenai usianya, ke mana dia habiskan. Mengenai usianya, ke mana dia habiskan. Nampak pendek teman, tapi di sebalik tersurat tu tersiratnya cukup mendalam teman. Mengenai usianya, ke mana dia habiskan. Kita sekarang, situasi kita, alhamdulillah, dengan kita punya doa, munajat kita dan rintihan kita kepada Allah. Kerana tuan-tuan perempuan ni memang hati melekat betul dengan rumah Allah ni. Sayang betul rumah Allah. Allah Ta'ala kabulkan doa tuan-tuan perempuan, dan Allah Ta'ala bukakan fatahah masjid ini untuk jemaah masuk datang ke masjid. Termasuk tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan perempuan dipilih oleh Allah, maka di sana kita semua akan ditanya, tak akan berganjak kita, melainkan salah satu soalan ditanya kepada kita mengenai usia kita, ke mana kita habiskan. Kita boleh jawab. Saksikannya Allah, saya telah dapat pedoman, taufik dan hidayahmu ya Allah, dan saya nak kembali kepadamu. Saksikanlah bahawa dalam kitab amal saya selalu datang ke rumahmu selepas saya dapat teguran dan nasihat daripada-Mu ya Allah. Nah, tu kita kan, usia kita. Kalau yang lain dia tak nampak kan. Sama ada sebelum pandemik, semasa pandemik, selepas pandemik, tetap sama juga. Tak nampak masjid tak nampak. Dia sibuk dengan urusan dia. Fikirkan lebih penting. Dia tak nampak pun yang dia kena menghadap kepada yang memberi rezeki kepada dia sebenarnya. Seperti mana almarhum tuan guru kita mengatakan, jangan tengok rezeki yang kita makan tu, tengok lihat siapa yang beri rezeki kepada kita. Bau kita tak ada banyak songeh. Orang nak beri kita nasi goreng, kita makan alhamdulillah. Orang bagi kita air oren, alhamdulillah. Tapi kalau orang jenis orang tak faham, apa yang keluar dari lidah ni? Nasi goreng je. Nampak kan? Air oren je. Kat rumah saya boleh buat. Orang macam ni kan. Nampak kan? Tu. Tengok. Kita, usia yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya usia kita. Saya, keluarga saya, adik-beradik, Allah Ta'ala beri 4. Sebenarnya 5. Seorang tu abang saya, gugur dalam kandungan bonda saya. Kerana waktu itu bonda saya tengah letakkan nenek saya di atas perut. Itu dah syarat dah 7 bulan macam tu. Akhirnya gugur abang saya dalam perut bonda saya. Menantilah abang saya itu di pintu syurga ibu dan ayah saya. Usia kita tengok, bila kita guna usia kita, ke mana kita bawa, inilah bukti man. Sambung man. Pertama, mengenai usia, ke mana kita habiskan. Seterusnya, mengenai tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Mengenai tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Tubuh badan man. Kita semua, tubuh badan kita, kita gunakan
bila kita menjadi seorang suami, kita menjadi seorang ayah, kita khidmatkan betul-betul tubuh kita ni untuk mencari sesuap rezeki kepada isteri dan anak-anak kita. Kita setiap pagi kita bangun, selepas solat fardu di masjid yang barakah ini, kita terus balik ke rumah sebentar. Bila sebentar terus kita mencari rezeki yang luas di muka bumi Allah. Kita cari rezeki di tempat kerja kita, sama ada kita kerja kerjaan ataupun kita kerja swasta ataupun kita kerja sendiri. Tekun kita cari rezeki, sungguh-sungguh kita cuba supaya tidak curi tulang, tidak bohong, tidak malas. Kita cuba supaya, sebab nak dapat rezeki yang barakah tu. Beza kita orang Islam dengan bukan Islam, kita ni rezeki kita nak bukan sekat halal kan, kita nak nikmat rezeki tu, kita boleh rasa keberkatan tu. Bila kita dapat semua pendapatan, kita akan rasa nikmat rezeki tu, sama ada kita boleh menjiwai dalam hati kita ataupun kita sekadar lepas batuk di tangga je kan. Kan? Siapa yang dia tekun, akhir bulan dapat gaji, dia akan rasa nikmat tu, barakah dia bersungguh waktu dia bekerja tu. Dia tak bohong lah, sungguh-sungguh dia kerja. Dia maklum pada bos dia, bos saya minta izin, apa pun dia akan maklum. Sekarang ni pun ada grup WhatsApp dan sebagainya, tuan saya minta izin sekejap, saya minta izin lah, datang balik. Nampak kan? Tulang 4 kerat ni tekun keluar mencari rezeki sesuatu untuk anak-anak. Itulah yang menjadi anak-anak ataupun adik-beradik almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin, masyhur seluruh Malaysia. Adik-beradik 10 orang. Abah kerja sawah, abah kerja bendang, mak suri rumah. Tapi macam mana boleh melahirkan 10 adik-beradik hufaz? 10 kan? 10. Dan macam mana boleh masyhur mereka di tanah air Melayu kita ni, Malaysia? Macam mana boleh masyhur? Kan? Tu tulang 4 kerat kan? Ni mudah-mudahan kita pun ada usaha ke arah tu, nak dapatkan. Sama kan? Yang seterusnya, mengenai amalannya, apa yang dia lakukan. Mengenai amalannya, apa yang dia lakukan. Maknanya, bila saat kita telah baligh, lelaki suara telah menjadi suara yang berbeza daripada kanak-kanak. Perempuan pula dah sampai waktu datangnya waktu uzurnya. Waktu itu kita lelaki, kita yang perempuan juga telah ditaklifkan, iaitu tanggungjawabnya telah menanggung sendiri. Dosa pahala tanggung sendiri. Waktu itu kita jaga amalan kita. Seperti mana kalau tuan-tuan perempuan tengok kegemaran tuan-tuan perempuan, ada yang menjaga betul kenderaannya. Sama ada kereta, sama ada motor, ada pula yang jaga apa saja bentuk harta, pusaka dan sebagainya. Sampai satu waktu, maka nak mengeluarkan duit tersebut. Sok-sok dan sebagainya, sebab jaga betul-betul keluar tu rasa puas. Duit tu. Gitu juga lebih lagi amalan kita kan. Amalan kita lebih lagi. Sebab tercalah amalan kita, kita gelisah bila kita nanti di sana, amalan yang kita letih di Masjid Al-Falah USJ 9 ni yang penuh bermakna ini akan sampai kepada orang yang kita cerita yang tak sepatutnya, dia dapat pahala kita, kita pula yang akan menanggung dosa yang kita dekat pada dia. Kan? Ni amalan man. Amalan kita. Sebab tu Rasulullah SAW tiap-tiap hari
sebelum tidur, Rasulullah istighfar paling kurang 70 kali. Riwayat mengatakan 100 kali. Maka kita umat Muhammad SAW, lebihkan lagi kita teruskan dengan beristighfar itu, man. Kita supaya supaya kita gusar amalan kita tu tak sampai KPI kita tu, piawaian kita tu tak sampai. Dan tu kita risau, man. Cukup risau. Sebab tu kita, bila setiap ada perkara orang cerita dengan kita tak tahu sumber tersebut, atau kita bukan selayaknya nak bincang pasal bab ni, kita senyap, teman-teman. Senyap, ya. Cukup. Senyap. Sebab kita nak bawa ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu, keluargamu, isterimu, anak-anakmu daripada bakaran api neraka. Tu sakit, teman. Yang itu yang kita tak nak. Kita pergi umrah, kita pergi haji, kita pergi rumah-rumah ibadah, jaga sungguh kita infak, wakaf, sedekah, apa saja di masjid yang penuh bermakna ini, tiba-tiba tergelincir kita di sana, tak sampai masuk syurga, man. Ni kitab amalan, man. Sebab kata, kita tengok ustaz-ustaz yang masyhur katakan dalam kuliah mereka, orang kita ni kalau buat baik semua menggalakkan, cukup elok. Tapi satu je orang kita ni, dia kena usaha untuk menghakis ataupun meninggalkan sedikit demi sedikit sifat yang tak sepatutnya ada kepada diri sendiri. Perlahan-lahan kita pun boleh tahu sifat tabi'i manusia. Apa yang orang tu suka, kita suka, walaupun dia Islam ataupun dia tak Islam, kita boleh tahu. Kalau kita tak suka benda tu, dia pun tak suka, maka kita jangan buat apa yang kita tak suka, dia pun tak suka. Mudah, teman. Cukup mudah. Sekarang ni dah masuk bulan Maulid sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Berapa hari lagi nak sambut? Maka tuan-tuan puan-puan berikan Allah, cuba kita ambil waktu kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmizi tu. Buka kitab. Tengok macam mana sifat Rasulullah, rambut Rasulullah, wajah Rasulullah, senyuman Rasulullah, gelak ketawa Rasulullah, matanya, pipi Rasulullah, kulit Rasulullah, tubuh Rasulullah, pergerakan Rasulullah, gelak ketawa Rasulullah, bagaimana semua tu. Bila kita tengok tu, kita akan rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Dan kita susah nak ikut balik tabiat kita yang lain. Itu kena jaga. Sebab tu Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya, sekiranya kalian hendak Rasulullah SAW berbicara di rumah kalian, hendaklah kalian ada kitab Syama'il Muhammadiyah SAW. Dan dalam itu ditulis dan dikarang riwayat mengenai Rasulullah SAW daripada hujung rambut, hujung kaki, depan belakang, kiri kanan, atas dan bawah. Selesai. Itu kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Cuba, kan. Dan pada IQ pun sekarang ni kita tengok, alhamdulillah, nak masuk je bulan mulia ni, qasidah ada, nasyid ada, selawat ada, burdah ada, semua ada dalam IKIM. Supaya kita ni, kecintaan kita biar semangat balik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sekolah di bawah PUIZ, Pencetus Ummah Izzat. Budak muda lagi, budak kecil. Satu hari 30,000 selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30,000
30,000 kan. Budak kecil, remaja. 30,000 man. 30,000 man. Kurang-kurangnya kitab amalan kita tu, di situlah kita dapat khidmat khadam kita untuk mak ayah. Apa saja segi mak ayah kita ada, kita tekun betul-betul sayang mak ayah kita. Walaupun di musim pandemik ni, doa banyak-banyak man. Doa banyak-banyak man. Ramai, sama ada sanak saudara kita yang kita kenal ataupun jiran-jiran kita kenal, semua telah Allah Ta'ala panggil pulang. Tapi kita ada baki lagi, kita ambil peluang man. Ambil peluang sehingga ke hari ini. Sambung teman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya, dan mengenai hartanya, dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan mengenai hartanya, dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan. Allah Ta'ala akan tanya kita teman. Allah Ta'ala tanya. Sebab itu orang Islam, kita belajar perlahan-lahan teman. Kita belajar perlahan-lahan. Kita mulakan rentak kita. Dulu kita ambil konvensional. Kita macam rasa tak puas hati. Kenapa kena ambil Islamik ni? Tak boleh ke ambil faedah dia? Awal-awal biasa. Lama-lama bila kita nampak perbandingan di situ, kita tengok dari sudut Islamnya begini, dari sudut sucinya begini, dari sudut barakah kehidupan kita di sini, dan Allah Ta'ala redha, maka waktu itu kita nampak nakkan ketenangan dalam rumah tangga kita. Nakkan ketenangan. Kita nakkan rumah kita di kawasan USJ ini, bila balik rumah tu tenang, rasa hati ni berlapang. Balik rumah, tengok isteri, tengok anak-anak, tengok anak-anak dan isteri pun seronok tengok kita balik. Sambut pun baik, ada gelak ketawa, ada ramah, ada sembang, ada makan minum, semua ada kat situ. Daripada kalau kita tengok, kadang-kadang sumber yang rahsia, yang tak jelas, yang nak cepat dan sebagainya. Bila tengok dalam keluarga menangis seorang-seorang, isteri begini, anak pun begini. Saya pernah ada jemaah jumpa saya. Saya khadam Masjid Raja Haji Fisabilillah saya berjaya. Ini cerita sebenarnya. Kata Ustaz, saya dulu seluruh Malaysia ni 14 negeri ni, 14 negeri ada rumah saya. Saya tengok ya, ada cerita dalam keadaan penuh keinsafan. 14 tu semua ada rumah saya. Dan waktu itu saya tak ingat apa-apa dah. Saya tak ingat pun ini datang daripada pemilik segala-galanya. Tapi bila satu ketika Allah Ta'ala nasihat saya, dan rumah saya tinggal satu je. Dari 14 negeri tu, hanya satu buah je ada sekarang. Lain tak ada. Dan keseluruhan anak saya serta isteri saya menekan saya. Semua rasa malu. Anak-anak rasa malu. Baba, kenapa ni? Duit tak ada ni, Baba. Orang rumah kita pun sama menekan suaminya. Tapi saya tekad, Ustaz, saya tekad diri saya, sebelum nafas saya yang terakhir, sebelum Allah Ta'ala panggil saya pulang, saya nak juga anak saya dan isteri saya datang ke masjid ni sebelum nafas saya berakhir. Apa?
Orang dah nampak kan hidup dia. Umur lebih kurang 60-an kan. 60-an. Itu. Urusan mengenai kita tengok harta tu. Dia dah insaf dah. Dia dapat daripada sumber itu dan dia belanjakan ke arah yang isteri dan anak dia suka. Akhirnya dia dah sedar dan dia dah taubat betul lah, insaf lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Sambung tuan-tuan, Imam Tirmizi juga menyatakan bahawa hadis ini hasan sahih. Riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, saya baca mafhumnya iaitu terjemahannya, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di akhirat melainkan setelah ditanya kepadanya mengenai 4 perkara. Mengenai usianya, ke mana dia habiskan, mengenai masa mudanya, untuk apa dia gunakan, mengenai hartanya, dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan, dan mengenai ilmunya, apa yang dia amalkan. Hadis riwayat Abu Sa'id daripada Muaz bin Jabal. 4 perkara tuan. Mengenai usianya, ke mana dia habiskan, usianya ke mana dia habiskan. Ada satu kisah, kawan saya seorang kontraktor, dan dia orang panggil dia lebay. Lebay. Sebab dia selalu pakai kopiah, dia ada janggut. Lebat teman, janggut. Waktu tu rezekinya di Johor. Dia bawa anak buah dia pergi Johor. Satu malam tu tiba-tiba dia ajak anak buah dia masuk dalam. Anak buah semua terkejut. Kata, bang, ni nak pergi disco ni bang. Kawan saya kata, masuk. Jam macam tu bang. Kami ni semayang masih tak clear ni bang. Masuk. Kawan tu seorang Melayu, jangan bang. Takut potong gaji dan sebagainya. Kawan saya kata, tidak, ikut je, masuk. 4 orang anak buah dia, termasuk kawan saya 5 orang, masuk dalam disko di Johor tu. Semua tengah-tengah. Semua tengah-tengah. Tak pernah masuk disko. Tengah-tengah. Tengok tu. Tengah-tengah. Waktu itu kawan saya tunjuk, cuba kamu tengok orang tu. Kawan saya tunjuk, cuba tengok orang tu. Direct, 4 semua direct tengok, tepat. Ada seorang anak dara berjoget dan bertemankan seorang lelaki dah kiranya habis usia dah. Lelaki berusia 80 tahun masih lagi nak joget lambak dalam disko. 80 tahun kan. Fikir tengok kan. Terpinga-pinga anak buah dia. Termasuk kawan saya tu pun terpinga, tak sangka 80 tahun nak joget lagi kan. Nak pakai pil apa teman, pil kuda. 80 tahun mana kuat dah kan. Habis dah. Tapi kerana nafsu, kerana bisikan syaitan, masuk dia dalam tu. Nak kan. Tu tengok. Dan satu lagi kisah, ada 2 orang anak muda jumpa dengan ustaz selebriti. Waktu tu ustaz Syamsul debat. Syamsul debat. Habis kuliah jumpa ustaz. Kami nak cerita ke ustaz, macam mana kami boleh taubat tuan. Ustaz Syamsul debat kata, ceritalah. Kami ni kiranya macam orang muda teman orang muda yang suka pergi disko. Suka pergi disko. Kawan saya ni minum air arak sikit ni. Dia tunjuk betul kan, sikit ni. Kawan ni tunjuk separuh kan. Separuh. Kawan ni minum tak berhenti-henti. Dia 2 orang, ada seorang lagi tak berhenti-henti. Waktu 2 orang tengah seronok tu, tiba-tiba kawan dia tumbang kan. Kawan dia tumbang. Bila tumbang, kawan dia 2 orang ni panik. Nak mengajar kawan dia tumbang tu mengucap syahadah. Nak mengajar,
Dia cakap, kawan dia yang tuan rumah tu cakap, bukan nak mengucap, dia keluar lafaz daripada dia, arak. Apa kan? Lepas tu Ustaz, kami tinggal semua disko, kami tinggal semua arak, kami datang masjid. Nampak kan? Usia kan? Usia. Sebab tu kita tengok agama kita beza dengan agama kafir. Agama kafir ni kata 40 tahun baru mula hidup. Nah, itu mereka punya Islam lah. 40 tahun tu kita macam mana? Bila kita 40 tahun tu makin elok, alhamdulillah pimpinan Allah tu akan sampai. Bimbingan Allah tu akan sampai. Tapi kalau kita 40 tahun masih lagi begitu, cepat-cepat kena cari jalan. Takut sampai akhir kita usia macam itulah kita sampai ke akhirat. Sambung teman. Itu mengenai usia. Mengenai masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Masa muda man. Kita sambung dengan saya. Kita pun pernah merasa waktu muda kita. Untuk apa kita gunakan man? Untuk apa? Waktu kita muda tu. Kita guna ni untuk yang memberikan faedah kita, dituliskan belah kanan malaikat pahala kita, ataupun belah kiri malaikat ni nak tulis pun rasa macam nak tak nak. Untuk apa? Waktu muda kita, usia kita guna untuk apa? Sebab tu di Damsyik, Syria, cerita silam zaman-zaman dulu diceritakan oleh seorang Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nabusi, ulama Syam, Syria. Sekarang duduk di Saudi, tak silap saya. Nasab keturunan sampai ke Sayyidina Umar Al-Khattab, sampai situ. Dia menceritakan seorang syekh ni, dia mengajar di meja mengajar, meja kuliah. Dia mengajar meja kuliah tu, ada budak kecil man. Ada budak kecil tu adalah anak murid syekh tu. Anak murid yang umum. Macam tuan-tuan hadir ke kelas, ke kuliah yang barakah ni. Budak tu duduk depan. Dia duduk depan dari waktu dia kanak-kanak, masuk remaja baligh, masuk universiti, masuk alam perkahwinan, masuk alam dapat zuriat. Budak tu sampai besar, budak tu bawa anak kecil. Syekh tu masih lagi mengajar. Syekh tu masih lagi duduk di meja berceramah. Habis kuliah, kawan tu budak tanya, "Wahai tuan guru," kata, "saya ni adalah anak murid tuan guru daripada kecil." Syekh tu kata, "Saya faham. Hanya saya nak tanya, apa rahsia Syekh?" Dia kata, "Apa rahsia Syekh sehingga ke Syekh boleh mengajar lagi?" Orang biasa kata, "Ya ibni." Macam orang kita, "Wahai anakku, wahai anakku, ihfazillah fi sighar, yahfazka fi kibar." Jagalah agama Allah ini sewaktu kamu muda. Jaga, pelihara betul. Maknanya untuk diri kita tu, jaga dia elok. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga akal fikiran, jaga anggota badan, tulang pakar, jaga dia elok. Yahfazka fi kibar. Allah Ta'ala akan pelihara kamu sewaktu kamu telah naik usia. Tuan-tuan perempuan cuba bayangkan berapa usia Syekh tu kan? Apa man? 94 tahun. 94 tahun. Akal ni masih cergas lagi, kuat lagi, ingatan kuat. Telinga ni masih tajam ni man. Cukup tajam ni. Mata jernih.
Lidah ni fasih. Tubuh badan macam orang muda kan. Rupanya waktu zaman usia muda tuan-tuan, waktu zaman usia mudanya, langsung Syekh ni dia tak sibuk pun diri dia untuk hal orang lain, tak ada masa. Nak jadi apa kata, pasang telinga dengar cerita-cerita orang, tak ada masa. Nak jenguk-jenguk keaiban orang, nak ada satu waktu diri dia mengumpat orang, memfitnah orang, memutuskan silaturahim orang, dia tak ada masa. Dia tumpukan diri dia untuk nak jadi baik. Itu dia. Itu betul tiap-tiap hari tu, tiap-tiap hari. Sampai Allah Ta'ala kabulkan doa dia, sampai umurnya 94 tahun kan. Usia kan. Usia kita main peranan kan. Cukup main peranan. Sama kan. Yang seterusnya, untuk apa digunakan, mengenai hartanya, dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan, dan mengenai ilmunya, apa yang dia amalkan. Mengenai ilmu kan, apa yang dia amalkan. Kita apa yang dapat ilmu, kita cuba sikit demi sikit minta kepada Allah. Sebab tu adalah agama kita mengajar, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Biarkan ilmu agama kan. Ilmu agama. Kita tak nak jenis ilmu-ilmu yang daripada orang yang bukan selayaknya, tak nak kan. Ni sedih kan. Ini sedih. Situasi sekarang ni kan. Orang dah kata vaksin macam ni, ada juga yang anti-vaksin. Fatwa kata begini, semua dah ada dah. Dan kat situ kan, kita nak menilaikan untuk diri kita kan. Lepas tu, kita ni cakap biar ada ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala bila firman-firman Allah Ta'ala turunkan kepada kita, Allah Ta'ala tahu manusia ni macam mana. Seperti mana ibu dan ayah tahu anaknya bagaimana. Abang Long panggil macam mana, abang Ngah macam mana, kak cik macam mana, adik Long macam mana, adik Pah macam mana, semua dia tahu. Mak ayah tahu. Pusing mana pun mak ayah tahu. Abang ni macam ni. Bukan itu je cakap. Akak ni ada benda tersembunyi. Gitu juga Allah lebih daripada itu teman. Allah Ta'ala lebih daripada itu. Sebab tu Allah Ta'ala firman dan kita khitab pada fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu kan. Ilmu agama. Dia tanya betul. Tanya betul-betul. Biar puas dalam ni. Biar kita hidup ni, iblis, makhluk halus lain, nafsu dah fed up dengan kita, tak tahu cara jalan nak tipu kita kan. Dan kita amalkan ilmu tu kan. Ajar anak kita, ajar isteri kita, ni ustaz ajar ni, main kita sama-sama. Ini fiqh macam ni, jom kita. Ilmu akidah macam ni, kita cakap isteri kita, sayang ilmu akidah macam ni. Ada anak pula, abang Long, abang Ngah macam ni ilmu fiqh. Lepas tu ada anak bongsu, ni sirah Nabi macam ni. Akhlak, ustaz tadi ajar macam ni akhlak. Akhlak sebagai orang Islam kena macam ni, nampak kan? Bila ilmu tu sampai kan, dia bergerak dan sebagainya, itulah yang akan mendorong, membantu kita. Sebab ilmu Allah itu adalah nur, cahaya. Cahaya, segala-gala cahaya kan. Dia membantu kita, mendorong kita ke arah kebaikan. Sebab tu sahabat Nabi tuan-tuan, ridwan alaihim ajma'in, mereka ni suka datang, memang tabiat mereka datang solat dengan Rasulullah, dan mereka duduk dengan Rasulullah apabila Rasulullah nak memaklumkan ataupun beritahu kepada mereka mengenai firman Allah Ta'ala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka duduk dalam taman-taman syurga kan. Sahabat Nabi
Mereka boleh menjadi baik kerana mereka berebut bukan sekadar solat. Mereka berebut duduk dalam taman-taman syurga kan? Taman-taman syurga. Susah kau nak jadi sekat semayangnya sebab tak dapat ilmu tu. Bila ada majlis ilmu daripada Rasulullah, ada teguran, ada nasihat, ada kata-kata yang tegas daripada Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, ada yang ugutan kepada umat Muhammad SAW sekiranya menderhaka kepada ibu dan ayah, makan duit rasuah, makan duit anak yatim, dan segala-gala macam-macam. Kat situ baru mereka nampak sahabat Nabi. Begitu juga dengan kita. Bila kita datang majlis ilmu selain bersemayang, baru kita nampak luas betul ilmu Allah Ta'ala. Banyak lagi kena belajar. Minta kepada Allah kan. Bagi Allah Ta'ala pimpin kita untuk ke arah kebaikan. Sambung sikit tuan-tuan. Riwayat daripada Ibnu Umar bahawa dia mendengar Rasulullah SAW sabda, apabila hari kiamat tiba, Allah Ta'ala memanggil hambanya ke hadapan, lalu bertanya kepadanya mengenai kerja dan amal perbuatan ketika di dunia. Kiamat tiba, waktu itu tuan-tuan dan puan yang memuliakan Allah, Allah Ta'ala panggil kita semua menghadap Allah Ta'ala. Waktu itu tidak ada seorang pun yang mengaku hamba Allah ada waktu untuk nak tunggu sebentar, nak berlengah-lengah sebentar, tunggu sekejap. Saya tak ada excuse, tak ada. Langsung tidak ada excuse pada tu. Semua akan pasti menghadap Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan bertanya mengenai kepada kita tentang kerja dan amal kita di dunia. Tunggu giliran je kan. Tunggu giliran di sana. Kita semua telah dimaklumkan di dunia. Kita cuba usahakan betul-betul di dunia kan. Cuba usahakan betul-betul semua. Pegang elok-elok kan. Pegang diri kita, tengok anak isteri, pegang elok-elok, peluk elok. Bangun malam minta kepada Allah, saya janji ya Allah, saya akan cuba supaya nak bawakan saya, isteri saya dan anak-anak saya hidup yang Engkau redai ya Allah. Pimpin saya, bantu saya dan tunjukkanlah jalan taufik dan hidayah untuk saya ya Allah, supaya saya nanti di sana tidak akan menyesal selama-lamanya. Sekian saya daripada saya, yang kurang dan lemah terguris hati tuan-tuan, saya minta maaf. Segala-galanya yang terbaik semua datang daripada Allah, dan kurang semua lemah daripada saya. InsyaAllah pada masa akan datang kita bertemu lagi, dan selamat menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah bertambah dan bertambah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.